daripada alam arwah, daripada alam roh. Kita ni pernah berjumpa tuan-tuan, cuma tak ingat je. Dihapuskan ingatan. Kita tak ingat apa, berapa tahun atau apa yang berlaku di alam arwah, di alam roh. Dan kita dipindahkan oleh Allah, kita berhijab, kita ditiupkan, kita dibawa oleh malaikat untuk diletakkan ke rahim ibu kita, ke jasad yang pada ketika itu masih lagi dikatakan janin. Daripada janin, tubuh badan kita membesar dan kita keluar daripada perut ibu kita. Roh kita masih lagi berada di jasad. Dan hiduplah kita keluar daripada janin ibu kita. Yang akhirnya kita membesar, kita menjadi dewasa, kita jadi tua tuan-tuan. Akhirnya sampai ajal, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka roh kamu akan terpisah. Bukan mati, roh kita akan terpisah daripada jasad. Yang mana roh kita akan kembali kepada jasad, yang tetapi pada alam yang berbeza, di alam barzakh. Secara teori kita tak mati, tetapi kalau secara zahir nampak macam jasad kita terbungkung, membujur dan memang tak bergerak sebab dia terpisah, tetapi akan dikembalikan oleh Allah di alam barzakh dalam beberapa ketika, yang mana selepas beberapa ratus tahun, tak tahu berapa lama kita akan duduk di alam itu, akhirnya roh kita akan dikembalikan balik kepada jasad kita, yang mana nak dimamam cacing, yang dimakan bulan tuan-tuan, Allah kembalikan tubuh jasad kita di mana? Pada mahsyar nanti. Hebatnya Allah, kuasanya Allah akan kembali, maka kita akan terjual lagi jalan lagi tuan-tuan pada mahsyar, yang di mana panjangnya hidupnya, jauhnya perjalanan kita. Dikatakan kita tunggu pun lebih kurang 50,000 tahun tuan-tuan. 50,000 tahun ni bukan cerita boneka ataupun cerita Pak Kadok, tapi berkenaan ataupun terkait dengan hadis sahih. Apabila sahabat bertanya, berapa lama kami akan tunggu di padang mahsyar wahai Rasulullah? Dia kata sekurang-kurangnya 50,000 tahun. Buat panjangnya lagi perjalanan kita. Itu belum lagi titian sirat. Dan akhirnya kita sampai ke syurga ataupun neraka. Itulah pengakhiran kita, yang mana selama-lamanya kita akan di situ. Itulah baru penamat kita. Maksudnya kita akan berhijrah. Orang kata kita ni pengembang. Sebab itu pernah ada satu ulama kata, hidup kita kat dunia ni tuan-tuan, kita kenalah anggap seperti mana kita ni orang yang mengemudi kapal. Kapal kita singgah di sebuah pulau. Ada orang yang singgah di sebuah pulau, dia akan turun sebentar dan dia ambil bekalan, sedikit bekalan makanan, sedikit bekalan minuman, sedikit bekalan beberapa ubat-ubatan untuk teruskan perjalanan kapal. Tetapi yang silap apabila ada beberapa orang, dia turun juga di pulau itu, tetapi dia buat rumah lah, dia buat kereta lah, dia pergi berjalan, dia rasa seronok hidup kat pulau itu, seumpama dia tak nak meninggalkan pulau itu. Sebab apa? Dia rasa cinta kat dunia. Sedangkan kita kena memikirkan kita ni sentiasa berhijrah. Maka sebab itu hijrah itu tuan-tuan, dia satu pengobatan yang kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan orang yang kita sayang. Kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan harta kita. Kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan apa yang kita suka. Dan saya yakin tuan-tuan adalah orang yang selalu berpindah-pindah. Betul? Itu polis ni bukannya duduk satu tempat 5 tahun baru nak seronok duduk sini, baru nak selesa dah kena pindah, baru nak kena yang ni, baru nak rapat dengan ni, dah kena pindah. Maka bukan setakat polis, orang yang memang biasa di kerajaan memang macam tu lah, kebiasaan. Maka hijrah itu lebih sinonim dan lebih biasa kepada tuan-tuan. Saya juga pun tuan-tuan duduk Ipoh ni bukanlah lama tuan-tuan, baru dalam lebih kurang 6 ke 7 tahun. Sebelum ni pun saya suka berhijrah. Bukanlah suka, saya tak pernah duduk satu-satu tempat. Saya pun bukan, saya dulu lahir kat Miri Sarawak tuan-tuan, dan membesar kat sana. Membesar, lahir dan membesar kat sana. IC pun 13. Kalau Perak 05 kan.
Kalau 08 tu tegar kan? Kenapa? 05? 09 saya pun tertukar dah. Baik. Tapi yang pastinya saya bukan lahir di Perak. Anak-anak saya pun tak lahir kat Malaysia. Bukan cakap kat Perak, kat Malaysia. Anak saya lahir kat 38 umur dia, lahir kat luar negara. Waktu saya belajar dulu lah. Saya dulu belajar di Mesir, tuan. Jadi berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Makanya sekarang ni yang memang yang saya bermukim yang lama di Ipoh lah sekarang. Dan saya belum tentu, manalah tahu suatu hari nanti berhijrah ke tempat lain. Manalah satu tahu tiba-tiba ada panggilan-panggilan dakwah yang lain. Manalah tahu tiba-tiba ada kerja-kerja yang lain yang perlu patut berhijrah. Walaupun kadang-kadang kita ada kawan rapat, walaupun kadang-kadang terpaksa meninggalkan keluarga, maka nak tak nak kita perlu berhijrah. Dan berhijrah itu kita pasti memastikan hijrah itu adalah hijrah yang lebih baik daripada yang dunia. Dia seperti kalau tuan-tuan tengok bagaimana hari-hari kita, tuan-tuan. Hari ini dengan hari esok mestilah lebih baik daripada yang hari ini. Mengikut pada bagaimana kita nak mengukur tahap kebaikan itu, bagaimana kita nak mengikut tahap ketaatan kita kepada Allah. Kita tengok setakat mana zikir kita, setakat mana solat kita, setakat mana puasa kita daripada yang lepas-lepas. Mudahnya tuan-tuan, contoh ya, sekarang ni bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Ulang balik Ramadan. Kita nak tengok bagaimana Ramadan yang baru kira beberapa bulan kita lepas dengan Ramadan yang akan datang. Adakah Ramadan pada yang akan datang ini lebih baik daripada yang lepas? Ataupun sama sahaja? Maka kita boleh tengok bagaimana Allah telah menghijrahkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi mugharan katsiran wa sa'an. Wa man yahruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk apa? Untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapat di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Kadang-kadang kita rasa Allah nak berhijrah ni, macam mana hidup aku kat sana, macam mana lah kawan-kawan kita. Jangan kita gusar, jangan kita musik. Sebab apa? Di saat kita ada niat untuk berhijrah, ada untuk mengubah jadi sesuatu yang baik, sama ada kita pindah tempat ataupun memindahkan hati kita. Yang mungkin dulu kita ni tuan-tuan sekadar 5 waktu yang wajib kita melepaskan diri kita. Itu pun sebab Allah suruh wajib. Mungkin yang 5 waktu itu wajib. Kalau sunat, akan tak buatlah 5 waktu itu. Kalau yang wajib 1 waktu tu pun, yang 1 tu je lah kita buat. Sebab Allah tetapkan yang wajib pun. Kalau subuh tu sunat tuan-tuan, maka tak baru solat subuh lah tuan-tuan. Sebab apa? Allah tetapkan wajib. Maka di saat kita melunaskan kewajiban kita, di saat kita berhijrah kepada orang yang lebih baik, maka kita akan tengok kepada perkara-perkara sunat kita. Sebab apa? Ibadah kita, sujud kita bukan semata-mata nak yang wajib, tetapi orang kata, ulama kata talazzuzaz, berlazat-lazat di dalam ibadah. Berlazat-lazat di dalam ibadah. Kadang-kadang kita tengok orang yang banyak bersujud kepada Allah. Kenapa? Dia rasa sedap. Sedap ni bukan macam kita makan kari, bukan macam tuan-tuan cari, kita pagi-pagi cari roti canai sedap. Kita boleh kata sedap tu macam mana? Cari roti canai kita kari. Kedai itu sedap, ya tak? Aku tak pernah rasa. Kita tak pernah rasa, maka kita akan rasa bagaimana sedapnya ibadah. Sehingga kita